Dan kalau kita nak dapatkan soal lebih lanjut bagaimana, kenapa perubahan iklim ni berlaku dan bersediakah kita untuk menghadapi perubahan iklim ini? Jadi kita bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia iaitu Encik Muhammad Helmi Abdullah. Assalamualaikum Encik Helmi. Waalaikumsalam Haziq dan Anim. Ya. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih juga bersama dengan kami secara maya kita bawakan untuk penonton-penonton. Pastinya penonton-penonton nak tahu bagaimana kesiapsiagaan kita, tapi kita nak mulakan faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca iklim yang begitu ekstrim terutama sekali di Malaysia ini. Silakan. Sebelum tu mungkin saya nak buat sedikit pembetulan lah. Saya tengok tadi ada Kerajaan Akhbar yang mengatakan Malaysia meramal banjir besar pada penghujung November ya. Sebenarnya itu adalah satu kekeliruan. Pihak kami tak meramalkan dan memang kita pun tak boleh ramal bila banjir besar ini berlaku. Jadi Betul. Itu ada sedikit mungkin kekeliruan di situ. Biarpun kami tak menolak sebenarnya kemungkinan banjir besar itu boleh berlaku, tapi kita tak boleh meramalkan lebih awal lah. Dan untuk tentang ketidaktentuan cuaca yang kita alami sekarang ni, sebenarnya kita masih lagi mengalami apa yang dikenal sebagai monsun barat daya, musim monsun barat daya. Okey. Dan biasanya mungkin orang yang biasa alami ialah monsun barat daya ini biasanya kering kan. Cuacanya agak kering, panas dan ada kalanya jerebu boleh kita alami, khususnya yang mungkin daripada atau dari negara seberang kita. Tapi pada tahun ni kita tengok berbeza. Sebenarnya sejak 2020 lagi dah 3 tahun kita tak mengalami keadaan cuaca kering seperti yang musim barat daya yang biasalah. Jadi fenomena ini ialah disebabkan musim barat daya yang kita alami ini adalah pada fasa yang lemah ataupun kita kenali sebagai monsun barat daya yang melemah, dan bahasa Inggerisnya ialah monsoon break lah. Jadi bila ia aktif, monsun barat daya aktif, keadaan cuacanya adalah kering, kurang taburan hujan dan suhu boleh meningkat, suhu panas boleh meningkat, dan ada kalanya berlakulah di setengah tempat tu masalah di segi masalah air. Itu adalah yang biasa. Mungkin ada juga jerebu sempat yang berlaku. Jadi sekarang ni musim badai kita adalah agak lembap lah, seperti yang berlaku pada tahun 2020, 2021 pun begitu. La Nina sebenarnya, La Nina ni satu faktor skala global yang mempengaruhi cuaca negara kita jugalah. Jadi itu semua menyumbang kepada keadaan cuaca kita yang kita lihat sekarang ni hampir saban hari ibu peti berlaku di sana sini, banjir kilat dilaporkan dan sebagainya lah. Faham. Okey, Encik Helmi, kita ada ketidakketentuan cuaca sekarang ini. Kadang-kadang kalau kita tengok pagi bukan main panas. Tengah hari tu tiba-tiba dah redup nak hujan terus. Dan kalau kita tengok akhir tahun pun tahun lepas tiba-tiba banjir di Malaysia. Jadi bagaimana dengan persediaan Met Malaysia sendiri dengan jangkaan mengenai ketidaktentuan cuaca selepas ini? Lagi-lagi di hujung tahun ni, Cik Helmi. Pihak kami sebenarnya sebelum musim timur laut bermula, pihak kami telah mengadakan beberapa siri taklimat lah kepada agensi-agensi pusat bencana pada peringkat daerah, peringkat negeri dan juga peringkat pusat untuk memaklumkan tentang jangkaan yang kita dapat ni lah, ataupun ramalan monsun timur laut pada tahun ni. Jadi kita telah maklumkan pada semua agensi-agensi pusat bencana untuk mereka bersedia dengan segala kemungkinan yang ada. Seperti saya terangkan tadi, kita tak menolak kemungkinan berlakunya episod hujan lebat yang luar biasa lah. Tapi cuma kita tak boleh ramal lebih awal. Jadi apa yang kita mampu lakukan ialah kita akan keluarkan amaran hujan lebat berterusan tu yang berkaitan dengan luruan monsun ni seawal 3 hari lah sebelum episod hujan lebat itu berlaku. Jadi persediaan lain ialah dari segi kami memantapkan sistem pencerapan kami sudah semestinya dengan penambahan beberapa buah stesen meteorologi radar lagi, dan juga kita mengotomasikan session-session pencerapan hujan untuk mendapatkan data secara masa sebenar. Maknanya yang session-session yang dinaik taraf tu ialah yang
konvensional dinaik taraf kepada yang automatik sepenuhnya lah. Jadi itu antara langkah-langkah yang kami sedang lakukan untuk menghadapi monsun timur laut yang saban tahun berlaku ni lah. Okey, baik. Gesaan kepada rakyat Malaysia, khususnya mereka yang mungkin berada di lokasi-lokasi yang menjadi mencabar ataupun berisiko berhadapan dengan fenomena air pasang besar dan sebagainya yang melibatkan banjir besar berlaku. Mungkin apa yang pihak Met Malaysia sendiri ingin sampaikan kepada mereka di luar sana? Orang ramai yang ingin merancang perjalanan misalnya ataupun berada di kawasan-kawasan yang berisiko untuk dinaiki air khususnya semasa musim timur laut ni, kena sentiasa peka dengan sebarang amaran yang dikeluarkan oleh Malaysia terutamanya, dan juga amaran banjir yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Jadi dan bersedia untuk berpindah jika keadaan bertambah buruk ataupun jika diarahkan oleh pihak kuasa tempatan. Dan juga jangan lupa dapatkan maklumat daripada pelbagai aplikasi kami seperti Rakan Met, My Cuaca dan juga laman sawang kami serta media sosial kami lah. Baik. Terima kasih diucapkan di atas perkongsian kepada Encik Muhammad Hilmi Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum. Itu dia sedikit perkongsian dan pastinya kita harapkan dengan penambahbaikan amaran dari Met Malaysia sendiri kepada rakyat Malaysia berkaitan dengan cuaca terkini telah pun dinaik taraf. Kita harapkan agar ini dapat keadaan yang lebih baik lah. Maknanya kita lebih bersiap sedia dari segenap aspek berbanding dengan fenomena banjir besar pada tahun yang sebelum ini. Ya, mungkin kita boleh jadikan pengajaran lah apa yang berlaku tahun lepas untuk kita dapat tingkatkan untuk tahun ini.